Assalamualaikum dan salam saudaraku sayang, bersama saya Fatin Syahira Rosdi. Berita utama, Wisma Sarawak Badan Amal Tenaga Isteri Sabati menjadi bukti usaha gigih dan komitmen tinggi ditunjukkan oleh warga Sabati selama 40 tahun. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, dengan adanya bangunan itu, warga Sabati kini memiliki tempat yang kondusif untuk berkumpul, merangka dan meneruskan komitmen dalam kerja-kerja amal seperti yang dilakukan selama ini. Ini adalah hasil kerjasama yang padu Presiden-Presiden dan ahli-ahlinya yang sungguh komited dengan tugasan dan amanah yang dipertanggungjawabkan. Usaha sama dalam meneruskan kepimpinan, iaitu Yang Amat Berbahagia Tok Puan Ragat Kudi Taib, Allahyarhamah Datuk Petinggi Hajah Laila, Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Seri Impiang Jabu, dan Yang Amat Berbahagia Datuk Amar Jamilah Haji Anu amatlah dihargai. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis perasmian Wisma Sabati dan ulang tahun ke-40 Sabati yang disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud bersama isteri Tuan Puan Ragat Kurdi Taib di Kuching pada malam Sabtu. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari menambah, Wisma Sabati itu boleh menjadi tapak integrasi untuk menyemarak dan memperbanyakkan detik-detik perpaduan dalam kalangan komuniti, khususnya dalam menyampaikan sumbangan amal di setiap pelosok Sarawak. Beliau juga percaya dengan kerjasama yang kukuh antara warga Sabati ia akan dapat memudahkan segala usaha dalam menggerakkan bantuan-bantuan amal secara holistik, bukan sahaja di dalam Sarawak malah ke semenanjung Malaysia. Premier Sarawak memberitahu bangunan Wisma Sabati itu dilengkapi dengan Dewan Serbaguna bagi mengadakan suatu majlis dengan kapasiti sehingga 500 tetamu serta boleh memuatkan 4 gelanggang badminton dan auditorium yang memiliki 270 tempat duduk. Sementara itu, dalam majlis sama, isteri Premier Sarawak yang juga Presiden Sabati, Puan Sri Dato' Amar Jumaani Tun Tuan Kubujang telah menyempurnakan penyerahan sumbangan berjumlah RM275,000 kepada 15 wakil penerima. Antara yang turut hadir pada majlis perasmian itu ialah Tuan Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib, Timbalan-Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugambas, Datuk Amar Wang Tengah Ali Hassan dan Datuk Sri Profesor Dr. Sim Kuhian, Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki bersama pasangan mereka dan div-div kenamaan yang lain. Laporan seterusnya. Terdahulu ketika berucap, Puan Sri Dato' Amar Jumaani berkata, Sabati akan meneruskan usaha murni membantu golongan yang memerlukan di negeri ini. Jelas beliau, sepanjang 40 tahun penubuhannya, Sabati telah banyak menyumbang bakti kepada golongan yang memerlukan di seluruh negeri Sarawak. Yang 40 tahun Sabati telah banyak menyumbang bakti kepada golongan yang memerlukan di seluruh Sarawak. Bantuan merupakan keuangan kepada golongan yang memerlukan dan mangsa-mangsa bencana alam, membiayai pesakit jantung untuk menerima rawatan di Kuala Lumpur dan Singapura, peralatan medikal, alat-alat seperti mesin braille, kerusi, sandar untuk pesakit kanser, serta kelengkapan di rumah-rumah anak yatim. Sabati juga turut memberi sumbangan kepada 57 pertubuhan pemulihan di dalam komuniti di seluruh negeri Sarawak. Tambah beliau, Sabati akan meneruskan sumbangan kepada pesakit jantung yang kurang berkemampuan untuk menerima rawatan, termasuk mangsa-mangsa bencana alam dan mereka yang memerlukan. Beliau berkata Sabati juga pernah menderma peralatan perubatan, alat menaip braille, kerusi untuk pesakit kanser berehat semasa menerima rawatan kemoterapi serta kelengkapan untuk rumah anak yatim.
Mengulas lanjut, Puan Sri Dato' Amar Jumaani berkata, Sabati juga turut memberi sumbangan kepada 54 pertubuhan pemulihan dalam komuniti PPDK di seluruh negeri Sarawak. Berikut pula, Sarawak merupakan negeri yang mementingkan perpaduan kaum demi keharmonian rakyat. Timbalan Premier Sarawak, Datuk Seri Profesor Dr. Sim Koo Hian berkata, Sarawak mempunyai keunikan dalam aspek kaum, bangsa dan agama. Jelasnya, masyarakat di Sarawak menghormati sesama sendiri walaupun berbeza dari segi agama dan bangsa kerana ikatan tali perhubungan antara semua kaum adalah penting. I am so glad that in Sarawak, right? In every occasion you got firecrackers. Just now we got distracted by firecrackers, yeah. And I noticed that this year the firecrackers from Gawai, right, is even more than the Chinese New Year. You know, because Chinese New Year still have a bit of not fully opened up, a bit of the tail end of COVID. But this is truly how Sarawak can not only respect each other's religions, right? We embrace each other's cultures and religions. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Deepavali Open House 2022 di Kari Krishna Multipurpose Hall Batu Kawah pada Jumaat. Dalam majlis sama, para tetamu turut disajikan dengan persembahan tarian, makanan kaum India dan hadiah cabutan bertuah. Hadir sama pengarah Unit 4 Richard Lon, pemangku pengarah Unit Komunikasi Awam Sarawak Samuel Simon serta tetamu jemputan yang lain. Beralih ke laporan berikutnya, Kementerian Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak telah mengemukakan projek menaik taraf dan penyelenggaraan kemudahan sedia ada bagi semua kemudahan sukan berjumlah RM60 juta di bawah rancangan Malaysia ke-12 RMK12. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Gerald Rentap Jabu berkata, peruntukan tersebut bertujuan untuk menaik taraf dan membaik pulih kemudahan sukan setiap bahagian di negeri ini termasuk daerah Meradong. This is in line with the proposal during the midterm review under the post-COVID-19 development strategy 2030 for approval, as the Ministry is concerned in providing safe, conducive and standard facilities to the public. Beliau berkata demikian bagi mengulas pertanyaan diajukan Adun Meradong Datuk Ding Kuang Hing dalam persidangan DUN Sarawak ke-19 pada Jumaat. Dalam pada itu, beliau menzahirkan ucapan tahniah ke atas beberapa atlet Sarike yang telah mengharumkan nama Malaysia di peringkat antarabangsa. Seterusnya, isu permasalahan air bersih serta tekanan air yang rendah di Pekan Kanawit dan Pekan Macan masih lagi berlarutan, terutamanya waktu puncak ataupun musim perayaan. Adun Macan Alan Siden Gramong berkata, rakyat di kawasan itu terpaksa menyimpan air simpanan serta menggunakan air yang tidak bersih atau keruh dalam menjalankan aktiviti mereka. Oleh itu, saya mohon agar pihak bertanggungjawab memberi perhatian yang serius kepada kawasan di Macan seperti berikut: Pekan Kenawit, Pekan Macan, Majau, Batu Luking, Mam, Menalun, Poi, Ulu Macan dan Menuan. Beliau berkata demikian ketika membahas Rang Undang-Undang Ariuru Belanjawan Sarawak 2023 dalam persidangan DUN Sarawak ke-19 pada Jumaat. Selain itu, isu sekolah daif juga dibangkitkan di mana peruntukan yang tidak mencukupi bagi menaik taraf atau membina baru infrastruktur di sekolah memerlukan kos yang sangat tinggi. Sementara itu, Kerajaan Sarawak telah menyediakan peruntukan besar untuk membina menara telekomunikasi di negeri ini. Menurut Adun Bukit Begunan, Datuk Mong Dagang, inisiatif tersebut bertujuan meluaskan akses internet ke kawasan luar bandar. Sumbangan itu melihat kepada bilangan menara baharu yang telah dibina pada masa ini, kawasan beliau sepatutnya telah menikmati 100% kebolehcapaian rangkaian internet dan telefon. Namun katanya liputan rangkaian setakat ini hanya kira-kira 85%, malah penyedia perkhidmatan telekomunikasi tidak menggunakan menara tersebut. I lauded the effort by Yang Berhormat Premier Sarawak to increase or widen the internet accessibility in telecommunication coverage, especially to the rural areas, with the construction of new
telecommunication towers. But unfortunately, and for whatever reason, telecommunication service provider did not utilize the tower. The tower had been there for months and even for years. I hope the relevant ministry could explain on this in the winding up. Beliau berkata demikian ketika membahas rang undang-undang RUU Belanjawan Sarawak 2023 dalam persidangan DUN Sarawak ke-19 pada Jumaat. Justru beliau berharap agar kementerian yang berkaitan dapat menjelaskan mengenai perkara tersebut. Dalam pada itu, 8 sektor ekonomi akan dibangunkan bagi mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan di muka. Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak, Datuk Dr. Malcolm Musen Lamoh berkata kerajaan Sarawak sedang dalam usaha untuk membangunkan muka sebagai bandar pintar. Jelasnya 8 sektor ekonomi tersebut merupakan sektor pendidikan, sektor komunikasi dan teknologi, sektor pertanian, sektor bioteknologi, sektor perikanan, sektor kebudayaan, sektor makanan serta sektor pembuatan. Selaras dengan itu, Kerajaan Sarawak melalui kementerian saya serta pelbagai agensi lain dengan kerjasama MIDA sedang giat menggalakkan pelaburan di Sarawak termasuk muka. Recently, Sarawak government has established the Invest Sarawak, which is to be the one-stop agency to promote Sarawak as a preferred investment destination. Oleh yang demikian, tak perlulah kita mewujudkan jawatan kuasa pelaburan di setiap bahagian. Beliau berkata demikian ketika menjawab adun talian Royston Valentine dalam persidangan DUN Sarawak ke-19 pada Jumaat. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fatin Syahira Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebar fakta, salam UKAS.